Alright, kita kembali semula bersama dengan Dr. Nizamuddin. Terima kasih Tadi Dr. tadi bahagian pertama yang baru intro. Astagfirullahaladzim. Baru intro. Belum masuk topik pun lagi. Okey, apa tu? Yalah, tujuan utamanya nak minta doktor share experience lah. Sebab tak ramai boleh pergi Amerika tu. Apa tu? Apa atas nama dia kan yang international apa tah leadership. Program tu namanya International Visitors Leadership Program, IVLP. Dia dianjurkan oleh United States State Department, Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jabatan Negara Amerika Syarikat ni senang ceritanya macam Wisma Putra lah. Oh, kalau mana kalau state apa dia ni? Department of State tu Wisma Putra. State Department tu maknanya Wisma Putra mereka. Okey, kementerian luar lah. Jadi Secretary of State tu maksudnya menteri luar lah. Okey. Ingatkan menteri dalam negeri ke apa. Dia Amerika ni dia tak guna minister macam kita, dia guna semua secretary. Macam kalau menteri pendidikan, Secretary of Education. Menteri Manusia, Secretary of Labour. Itu sistem Amerika, dia tak samalah macam kita. Dia punya faculty pun kalau university school kan. School, setengah tu guna school. Boring. Anyhow, kalau kembali kepada topik kita iaitu IVLP ini sebetulnya program yang saya kira agak istimewa lah sebab tak boleh apply. Bendanya tak boleh apply. Itulah dia. Tak boleh apply. Jadi macam mana kita nak pergi? So kita nak apply. Sebab State Department ni kan, nanti Amerika ni yang biasa saya cakap pada kawan-kawan atau kenalan-kenalan, teman-teman, sahabat-sahabat yang tahu pasal pemergian saya ni, kita mesti jelas bahawa Amerika ialah kuasa besar dunia. Bila dia kuasa besar, superpower ni, dia akan ada hard power dan ada soft power. Hard power, kita maklumlah, kereta kebal, kapal selam, aircraft carrier, nuclear warhead dan macam-macam lagi. Itu Amerika, Rusia dan mungkin China lah emerging new power. Tapi kuasa besar ni dia tak sentiasa juga nak tunjuk dia punya hard power tu. Ada masa dan pada banyak masa sebetulnya dia nak try to project dia soft power as well. Jadi mereka ni banyak duit. Duit dia banyak kan, bilion-bilion kan. Jadi mereka akan membuat macam-macam program lah yang untuk membina kepercayaan, membina kesepahaman secara langsung, secara tak langsung, yang sedikit sebanyak akan boleh memenuhi kepentingan-kepentingan strategik sesebuah superpower itu. Jadi State Department ni dia sebetulnya kalau kita pergi ke beberapa laman web, contohnya MATC, Malaysian Association of American, saya dah lupa apa nama dia punya tu, Commission, Suruhanjaya Kerjasama antara Malaysia Amerika, atau juga kita melayari laman web Kedutaan Amerika. Sebenarnya ada banyak program yang boleh dimohon. Yang itu program yang boleh dimohon. Antaranya kalau untuk peringkat pelajar universiti yang saya boleh sebut kat sini, YCD, Young Southeast Asian Leaders Initiative. Dia adalah dia punya syarat-syarat itu. Dan sebetulnya untuk orang yang berkarier pun sebetulnya ada berbagai program. Cuma orang kita saja tak berapa tahu. Jadi orang lain di luar sana, akademik lain ambil peluang benda ni. Jadi kita orang Melayu ni kurang sikit. Mungkin kerana stigma Amerika. Tapi pada saya, bila orang nak bagi duit kat kita kan, kita ambil je lah kan. Tokoh politik pun boleh kata ada kaitan dengan CIA, jadi apa kliknya kan. Mereka juga tu. Betul. Jadi balik pada cerita saya ni, saya kebetulan ni dalam tahun 2016-2017 tu diamanahkan oleh fakulti saya, Sains Kemanusiaan, untuk menjadi penyelaras
pusat pengajian Amerika. Nak jadikan cerita, sebelum saya masuk bertugas kembali di UPSI, sebelum saya pergi belajar, ada kunjungan dari Duta Amerika Syarikat ketika itu, kunjungan hormat, berjumpa dengan Naib Chancellor UPSI. Jadi hasil pertemuan itu, Naib Chancellor mengatakan UPSI akan menubuhkan satu pusat pengajian Amerika. Ringkas ceritanya, masa benda ni berlaku sebelum saya bertugas balik untuk saya belajar. Bila saya masuk balik tu, tiba-tiba datang arahan lah daripada orang atasan fakulti, minta saya mengendalikan. Jadi saya bersama seorang dua rakan lagi, kami pun menjalankan beberapa program lah yang sepatutnya dijalankan oleh sebuah pusat pengajian Amerika. Ada program talk, bengkel, jadi dan bila contohnya kedutaan menganjurkan program adalah yang kita mana sesuai masa kita pergi. Jadi hubungan baik dengan pegawai kedutaan ni, saya fikir membuka jalan lah kepada saya untuk dipilih menyertai program IBLP ni. Dan sebetulnya saya pun langsung tak sangka lah, kerana ketika itu tahun 2017 sibuk lagi nak menyelesaikan thesis apa semua. Yelah, perjalanan PhD saya pun sebetulnya agak penuh dengan ranjau, onak dan duri. Jadi it was a very hard lah boleh kata. Dalam keadaan kesibukan itu datang tawaran ini, jadi saya pun menerima. Saya ingat lagi wakil daripada duta datang ke universiti dan menyampaikan surat jemputan itu. Bila saya maklum kepada dekan ketika itu ialah Dr. Ibrahim Hashim, juga ialah alumni KISAS, juga ialah lepasan FIA. Kenapa bersepah-sepah ni? Ya, betul. Lepasan, kenapa bertebaran di mana-mana saja? Berada di mana-mana ya, Hadi. Ya. Jadi bila dapat surat tu, saya tunjuk pada dekan. Saya cakap, Ustaz, Ana dapat offer ni. Dr. Ibrahim kata, offer ni Syekh, dia main sekali ni dah, dia tak main dah lain kali. Jadi saya pun, saya ingat lagi hal itu, saya dapat offer tu dalam bulan puasa tahun 2017. Dalam hujung Mei atau awal Jun macam tu. Perginya 1 Julai hingga 22 Julai. Lebih kurang 3 minggu lah. Kira suntuk juga dia punya ni Ya? Time frame nak bersedia tu suntuk jugalah. Maknanya dalam sebulan lebih macam tu je. Dalam sebulan lebih macam tu je. Cuma sebelum datang surat tu, dalam 4-5 hari sebelum tu telah pun adalah pegawai kedutaan yang memaklumkan secara lisan. Jadi at the first place, kenapa pusat pengajian Amerika tu? Apa cik? Kenapa penting cik? Apa sal mengaji pasal Amerika? UPSI sendirilah. Apa? Kenapa bukan Timur Tengah? Kenapa bukan Asia Barat ke? Apa? Soalan yang bagus tadi. Saya fikir ni agakkan saya lah. Yang jadi VC naik kelas itu ialah Profesor Datuk Dr. Zakaria Kasar. Dan seingat saya, PhD beliau di US. Jadi beliau mungkin ada sentimental value dengan Amerika Syarikat. Jadi bila Duta Amerika datang jumpa dengan dia, beliau pun offer. Dan dalam banyak-banyak fakulti dekat UPSI tu, yang paling munasabah untuk menjalankan benda ni adalah fakulti sains kemanusiaan lah. Takkan bagi pada fakulti sains matematik kot. Tak sesuai. Takkan nak bagi beri pada fakulti sains sukan dan kejurulatihan. Pun tak masuk, tak kena jugalah. Jadi masih ada lagi lah pusat tu. Apa pengajian Amerika tu masih ada lagi lah. Selepas pertukaran VC, kelihatannya ni antara dilema bila pusat sebegini ditubuhkan. Ini saya cakap bukan dari siapa-siapa, dan maknanya kalau pusat sebegini ditubuhkan di universiti, kalau ia ditubuhkan dalam contohnya kepimpinan seseorang, VCA katakan,
Habis terma tempoh penggal pemerintahan BCA tu katalah datang BCB. Kalau BCB tu juga berkongsi aspirasi atau kehendak yang sama dengan BCA tu, jadi pusat sebegini ada kelangsungan hayat juga. Selepas Prof Zakaria Kasa tidak lagi menjadi DC, datang DC baru, saya lihat beliau ada perkara lain, beliau ada kepentingan lain, jadi dia dah jadi dormant. Tapi itu standard lah, itu di mana-mana bertukar kerajaan, bertukar pimpinan, bertukar visi, itu kita boleh sebut macam-macam benda lah kan. Maksudnya biasalah. Dia nak membina legacy dia pula. So legacy, buat apa nak sambung legacy orang kan. Kalau saya boleh sambung sikit, IVLP tu program tu memang agak yang saya difahamkan oleh pegawai kedutaan tu, IVLP macam eksklusif sikit lah sebab benda ni tak boleh mohon. Dan memang dipilih oleh kedutaan sendiri, nama tu dihantar oleh kedutaan di Kuala Lumpur ke Washington, State Department akan ada rating di sana pula, mesti dapat kelulusan. Dan bila saya pergi Julai 2017 tu, maknanya musim panas peserta dikurang dalam 24 orang macam tu saja. Dan daripada 24 orang itu sepertiga ahli akademik, sepertiga wartawan, sepertiga lagi ialah orang yang bertugas dalam think tank, ahli ekonomi, pegawai kerajaan. Jadi agak pelbagai latar belakangnya. Semua ni Malaysian lah semua ni. Saya seorang saja wakil Malaysia di situ. Dan daripada hampir 21 atau 22 buah negara. Maknanya memang satu negara tu masing-masing ada seorang representatif lah. Ya. Dan 3 minggu itu dia punya tajuknya ialah American Foreign Policy, the Decision Making Process. Jadi mungkin teman-teman mana yang penonton mana yang jadi fan FB saya boleh pergi scroll down tahun 2017, bulan Julai itu saya adalah sikit. Saya ada mencoretkan lah seolahnya macam yelah bagus ni FB ni saya menulis dalam 2 hari sekali macam tu. Jadi dalam bulan Julai, Ogos tu ada beberapa entry lah mengisahkan perjalanan saya di Amerika Syarikat itu. Dan kami peserta sejumlah 23-24 orang ni memang didedahkan bagaimana dasar luar Amerika Syarikat itu dibentuk. Bermula dari prosesnya, formulationnya itu, apakah perkara yang ahli politik ataupun stakeholder dasar luar tu Amerika tu tengok dan bagaimana ia dilaksanakan. Dan memang satu pengalaman yang saya rasa memang cukup menarik dan saya rasa mungkin susah dah nak berulang lagi. Memang kalau dapat lagi macam ni memang wow. Yelah kan, memang semuanya cuma bawa diri aja. Bawa diri saja. Apa misconception? Yalah, of course kita tahu US is superpower, dia yalah foreign policy dia, kita yang sebagai orang luar yang kita faham selama ni lah very oppressive, dia nak tunjuk dia power, dia hebat, dia apa semua. Tapi apabila dia nak cuba bagi persepsi yang baik terhadap how they formulate the foreign policy tu, adakah apa-apa misconception yang selama ni kita duk ingat macam ni tapi rupanya something else, yang rupanya ada tak yang macam tu? Saya tak lihat itu misconception. Saya fikir ia merupakan satu pendedahan sebenarnya. Yelah sebab sebagai kuasa besar mereka ada resources sumber daya yang banyak untuk mereka laburkan. Apa yang mereka buat dengan menjalankan program seperti IVLP ini, dan perlu diingat IVLP ini bukan buat setahun sekali. Dia memang sentiasa berlangsung tau. Dan sentiasa berlangsung dan sentiasa saja State Department bekerjasama dengan kedutaan-kedutaan Amerika Syarikat di seluruh dunia. Mereka akan
mengenal pasti mana-mana tokoh masyarakat, ahli akademik, wartawan atau siapa-siapa saja yang mereka fikir akan boleh memberi boleh mereka macam pengaruhi secara halus untuk memberi gambaran yang baik tentang mereka, dan saya fikir mereka berjaya. Mereka sangat berjaya untuk itu. Kerana mereka ada sumber yang banyak. Sebab bila kami pergi itu, kami semua diberi allowance, kami diberi tempat makan yang bagus, diberi hotel, dan kami diberi peluang untuk melakukan mesyuarat, pertemuan dengan pembuat dasar, dengan senator, dengan ahli Dewan Perwakilan, House of Representative, Dewan rendah lah maknanya. Macam kita punya Dewan Rakyat lah di Senate tu, Congressman. Kita jumpa dengan ahli akademik. Jadi pengisian sepanjang 3 minggu tu sebetulnya sangat padat ya. Dr. Hadi memang sangat padat. Cuma timing tu pegawai-pegawai yang mengiring kami itu, kami ada beberapa orang pegawai pengiring dari Jabatan Negara, tapi sorry mereka bukan pegawai pengiring Jabatan Negara. Mereka ni macam diambil bertugas secara sementara oleh Jabatan Negara yang akan menjadi liaison officer, pengiring kepada semua peserta ini, dan kami dibagikan kepada beberapa kumpulan. Kebanyakannya itu memang kerjanya ialah menjadi orang yang mengiring untuk memenuhi keperluan peserta lah, dari segi perkara yang peserta nak tahu, menerangkan pada mereka tentang budaya masyarakat Amerika. Kami diperkenalkan juga dengan typical American family, bagaimana sistem politik Amerika berfungsi, berjumpa dengan NGO, macam-macam. Dan ia merupakan satu pengalaman yang saya rasa memang sangat bagus dan menarik, dan yang sangat luar biasa untuk saya sebetulnya. Dan sebagai orang yang kita tengok Amerika ni melalui, ya kan, so, kita sangat dipengaruhi dengan Hollywood, bukan? Dengan segala macam cerita tu, bila mula-mula hari pertama sampai di Washington DC tu, 1 hari bulan petang saya sampai, rasa memang saya kata, well, ni sama dia average. Tengok sendiri taksi saya tu menyeberang Sungai Potomac, nampak Monument of Independence, Lincoln Monument, nampak bangunan-bangunan Washington DC tu. Saya rasa, wow, ini bukan lagi macam saya tengok dalam TV. Ini ialah pusat pemerintahan sebuah kuasa besar dunia. Dan benda tu macam ini real. Ini real. Dan bukan lagi yang tengok dalam TV. Dia akhirnya bila tengok dengan 3 minggu tu, dia adakah khabar seindah rupa ataupun indah khabar dari rupa, ataupun rupa tu yalah macam mana sebenarnya lah? Bercampur-campur. Bercampur-campur dalam arti kata, kalau sisi hebat, sisi gemilang Amerika tu dapat kita lihat dari segi teknologinya, dari segi bangunannya, dari segi bagaimana mereka menguruskan negara mereka. Tapi sisi gelapnya pun kita tengok juga. Macam contoh, saya pergi ke Washington dan di Amerika, berada di Washington, berada di ada 4 kota yang saya pergilah di negara syarikat tu. Washington DC, lepas tu ke New York. Dari New York kami terbang menyeberangi merentas Amerika ke San Diego di California. Selepas itu beberapa hari San Diego, kembali ke Midwest, bahagian barat tengah Amerika, ke Illinois, Springfield, lepas tu balik ke Washington DC. Ada apa di San Diego? Sorry? San Diego ada apa? San Diego kami jumpa dengan NGO, dan juga pengalaman yang saya tak boleh nak lupa ialah, yang ni memang langsung tak boleh lupa, dan lepas ni rasa mungkin dah tak boleh masuk kot. Masuk ke Pangkalan Tentera Laut Amerika Syarikat. Saya rakyat Malaysia pun tak pernah masuk pangkalan tentera laut kita dekat Lumut, dekat program IBLP ni, masuk Naval Base America. Kau? Ini memang
itu sangat pengalaman yang rasanya sekali seumur hidup lah kot. Dari segi kawalan ketat, apa semua tu. Apa tu, yalah itu dari segi gah dan apa, dan segala kemewahan dan kehebatan dia lah. Kalau sisi apa kata sisi gelap dia tu, yang kata nak kata tadi apa sisi gelap tu? Sisi gelap tu kalau kita tengok dalam macam filem-filem, drama, cerita besi di Amerika, kita akan dapat lihat gelandangan bukan? Memang saya dapat lihat gelandangan. Dan saya tak pernah nak bayang sebab saya pergi tu masa musim panas. Jadi nampaklah kita boleh kenal lah makna homeless gelandangan ni. Mereka bawa troli, mereka tidur tepi jalan. Hari siang tak ada, tapi bila malam-malam tu kita nampaklah ada orang memang akan alas surat khabar apa semua. Benda tu agak nyata dan jelas. Sungguh-sungguh ironi sebetulnya di sebuah negara yang kita boleh kata super power paling kaya dalam dunia, ya, berapa ramai yang ada jutawan bilioner di situ, tapi masih lagi bergelut dengan begitu situasi yang begitu. Saya dapat melihat. Cuma pandangan peserta bertanya juga pada pegawai liaison officer kami, apakah maknanya mereka bagaimana keselamatan. Mereka berulang kali kata America is safe, don't worry. Dia kata macam tu. Berulang kali mereka katakan. Tapi kita sudah ada dalam kepala kan, jadi saya pun tidaklah merayau-rayau ke mana-mana lepas pukul 9, melainkan keluar beramai-ramai lah dengan teman-teman. Kita pula dengan apa gun ownership yang bebas Amerika Syarikat tu, of course kita tidak mahu menjadi salah satu statistik bukan. Maknanya sisi hipokrasi dari segi security lah, security terrorism tu satu, tapi jenayah di US pun satu concern dia, mungkin sebabkan senjata lah kan, senjata yang boleh dimiliki dengan bebas. Jadi orang kata apa, dari segi dasar-dasar tertentu lah, orang kata mungkin dasar itulah kembali kepada dasar luar tu, campur tangan di sana, di sini, di situ tu, itu pertimbangan of course ekonomi lah kan. Tapi bila tengok cara dia orang menentukan dasar luar tu, kita kena pergi sini, kita kena pergi sini tu, apa yang boleh difahami daripada tindak tanduk mereka tu lah, US. Pada saya sebelum pergi program itu dengan lepas pergi program itu, kita sudah pasti kita akan ada pembacaan sendiri tentang dasar luar US. Bila pergi ke sana dan juga menyertai program itu, saya melihat dia tak banyak beza. Ia mengesahkan pembacaan-pembacaan saya serta apa yang kita dapat cerap melalui pembacaan dan juga melalui TV itu. Jadi kepentingan ekonomi itu yang menjadi benda besar dalam tindakan Amerika, contoh di rantau Asia Barat, atau dari segi nak melemahkan bakal pesaing Rusia mungkin di Eropah Timur, atau nak menekan pengaruh China di Pasifik Barat misalnya, atau di Laut Cina Selatan. Maka apa yang saya lalui ketika 3 minggu itu mengesahkan apa yang telah pun saya baca dan kita cerap sebelum ini. Bagaimana kalau saya boleh kembali sikit dari segi tentatif program tu, bila sembang dengan pegawai pengiring kami tu, mereka kata program you all ni macam untuk batch you all ni macam lain sikit. Sebab bila mula dekat Washington, lazimnya lepas tu akan terus ke tempat-tempat lain dan tak balik ke Washington. Macam kes kami tu, kami mula kat Washington dan minggu pertama di Washington, lepas tu pergi ke tempat-tempat lain, 2-3 tempat tu, dan minggu terakhir tu memang solid kat Washington pula. Mereka mengatakan program-program terdahulu tak macam tu. Dia cuma dia akan ikut flow dia, tak macam kami lah. Sebab kami pergi tu awal Julai, dan kena ingat ya, 4th of July ialah hari kemerdekaan Amerika Syarikat. Jadi saya sempatlah melihat sambutan perarakan macam kita hari kebangsaan dengan bunga api segala macam. Jadi ramai speaker yang kami patut jumpa di Washington bercuti panjang. Jadi
jadual tu diubah untuk membolehkan kami balik pula ke Washington ketika penghujung program. Dan bila saya nak sentuh sikit pasal yang San Diego tu, agak menarik bila kami dibawa masuk ke dalam pangkalan tentera laut Amerika, armada, saya dah lupa, 7th Fleet ke 4th Fleet, yang tu kena cek balik dalam Wikipedia lah, yang armada keberapa di San Diego tu. Saya melihat itu sebab kita kena faham dasar luar ialah apa yang sesebuah negara mahu projekkan demi kepentingannya. Dan bila kami dibawa ke pangkalan tentera laut, tentera itu ialah satu extension pelaksana kepada dasar luar. Jika diplomasi gagal, maka ini dia. Kita dapat lihat, maknanya kalau di sini diplomasi gagal, maka kita ada kekuatan teknologi dengan segala pesawat tempur, dengan aircraft carrier, dengan kapal frigate, korvet dan segala sebagainya. Dan San Diego pula ialah memang macam kita lumut lah. Di situ ada pangkalan tentera laut dengan aircraft carrier yang besar. San Diego memang lokasi strategik, memang kawasan di barat selatan California berseberangan Mexico. Ini antara kawasan pantai barat Amerika yang baik di pelabuhan, ada teluk yang dalam di situ dan pemandangan juga sangat cantik. Saya betul-betul menikmati udara iklim Mediterranean di San Diego itu. Panas tak panas. Dr. Nizam pergi tu, you satu-satunya Muslim ataupun ada orang Islam lain yang dalam 24 orang tu? Ada 4 lagi Muslim yang lain, seorang wartawan dari Turki dari agensi berita Anatolia, dua staf Liga Arab, these two are ladies, dan lagi seorang deputy spokesperson to the government of Afghanistan. Jadi kami semua ada 5 orang lah yang Muslim dalam 24 orang tu. Sepanjang 3 minggu tu ada tak wacana ataupun diskusi ataupun Q&A berkenaan dengan Islam tu dengan macam mana US pandangan US ataupun berkenaan dengan negara-negara Islam. Kalau Dr. Nizam pun ada tanya ke kenapa suka kacau negara Islam, kenapa dia agak macam mana dia punya waktu tu lah, maknanya dari segi Islamofobia. Kami berpeluang untuk bertemu dengan pelbagai think tank. Pelbagai think tank yang menasihatkan ahli politik di Washington. Dan banyaklah think tank itu. Saya pun sebetulnya dah lupa, tapi think tank ni, badan-badan pemikir ni sampai 3-4 think tank yang kami jumpa, dan masing-masing ada ideologi masing-masing. Ada setengah tu konservatif, ada setengah tu libertarian, ada setengah tu ada lagi beberapa lagi lah think tank yang diheboh-hebohkan cuba mempengaruhi keputusan politik di negara lain pun yang digembar-gemburkan, sama ada betul atau tidak, wallahu alam. Kami pergi, kami dibawa bertemu. Rombongan kami juga dibawa berjumpa dengan Gallup, satu badan yang menjaga rating pilihan raya Presiden Amerika Syarikat ni. Mereka tunjuk bagaimana mereka nak mengira ataupun gauge pandangan masyarakat. Kami juga dibawa jumpa dengan kumpulan pelobi-pelobi. Pelobi-pelobi itu termasuklah ada 2 kumpulan pelobi yang kami jumpa. Satunya ialah kumpulan pelobi Yahudi di Amerika, dan hari berikutnya kami jumpa pula kumpulan pelobi Muslim di Amerika. Sangat menarik. Ada lah. Ada. Okey. Apa kerja dia orang? Yahudi tu kita tahulah. Yang Muslim ni apa dia punya kerja dia? Yang kumpulan pelobi Muslim tu dalam pertemuan dengan rombongan kami itu, mereka menceritakan apa yang mereka buat, bagaimana mereka mendapat dana,
dia punya format lebih kurang sama. Ada yang kami pergi ke tempat dia orang, macam think tank itu kami pergi ke tempat dia orang, masing-masing ada pejabat dia. Kalau macam yang kumpulan pelobi ni, kami penganjur setiap department tu ada sebuah tempat yang namanya Meridian House. Di situ tempat program kami berlangsung lah. Kami program pagi hingga petang dekat situ Meridian House di Washington DC tu. Jadi tetamu jemputan ni datang dan mereka akan bercakap sekitar setengah jam ke 45 minit, lepas tu akan ada dialog dengan kami. Dan lepas tu Q&A lah, dan Q&A itu agak menarik sebab macam-macam soalan yang kami peserta tanya. Yang pelobi Muslim ni cerita apa peranan mereka dalam nak melawan Islamofobia, ada apa-apa yang berlaku, mereka akan sentiasa cepat untuk buat statement, mereka akan menghantar orang untuk buat fact finding, sebab kita satu benda bagusnya kita dapat melihat demokrasi in action di Amerika. Ini satu benda yang saya rasa sangat berhargalah pengalaman sepanjang 3 minggu ini. Kami dibawa masuk ketika di Illinois misalnya, kami peserta rombongan itu dibawa masuk ke dalam state capital, macam Dewan Undangan Negeri Illinois itu. Kami ditunjukkan di mana Barack Obama mengisytiharkan kehendak beliau untuk menjadi presiden, tempat exact spot tempat beliau mengisytiharkan beliau punya candidature ketika nak jadi, dan ditunjukkan fungsi setiap bangunan dan apa kerja congressman dan juga senator. Maknanya seluruh political process Amerika itu dapat kami cerap, kami perhati, dan kami bincang dengan bukan saja dengan tetamu jemputan, bahkan juga sama kami dan juga pegawai yang mengirim. Masa tu Trump dah jadi presiden ke? Belum? Sorry? Masa tu Trump dah jadi presiden ke? Trump baru jadi presiden. Sebab Trump naik bulan 2, 2017, saya pergi bulan Julai. Oh, okey. So, atmosfer di kalangan American waktu tu ialah pegawai-pegawai Amerika waktu tu, dia orang bangga ke tak bangga dengan presiden dia? Kalangan pegawai mereka agak balance, tapi bila kita jumpa dengan orang awam, dengan macam contohnya dengan host, keluarga host, dan juga maknanya the public, sangat bercampur-campur, sama ada you Demokrat ataupun you super Trump, macam tu. Dia sebenarnya pun lebih kurang Malaysia jugalah. Pasca Trump ni, it has been quite divisive for America lah. Yalah, dia very very sharp dia punya sokongan tu lah, mana yang yang tak suka betul, yang yang lawan betul lah. Macam di Illinois misalnya, kami jumpa dengan sekumpulan macam dalam konteks Malaysia ni, macam Lembaga Pertubuhan Ladang kawasan Illinois lah, kawasan county, daerah dia tu. Kami sebab kumpulan kecil kami tu berdialog dengan kumpulan ladang ni. Soalan-soalan kawan-kawan saya tu tiba-tiba kita tak adalah macam nak tutup Trump, tapi kita kata kita dengan apa tindakan yang dibuat oleh kerajaan baru ini akan menyebabkan hubungan dagang you all bini. Nampaklah di situ sisi patriotik, sisi betapa kawasan rural Amerika macam Illinois itu sudah nyata jelas kepada Trump, dan bagaimana kawasan urban area Amerika, kawasan pantai barat serta pantai timur Amerika yang sangat urbanized, sangat Demokrat itu memang nyata jelas sokongan pada Demokratnya. Kami pun mendapat tempias juga, mana bila kita tanya soalan macam tu, kita tak rancang pun dengan kawan-kawan nak macam ketuk-ketuk Trump, tapi soalan tu sebilangan peladang kawasan tu kata macam mereka tiba-tiba jadi defensif. Tak semena-mena. Tak semena-mena. Apa tu? Jadi kembali semula ke isu Islamofobia tadi tu. Adakah itu masih lagi isu yang menghantui Amerika ataupun sebenarnya persepsi saja ke? Yalah, dan cara dia orang mengikan teroris, ya kan?
the so-called teroris lah di kalangan Muslim ni. Ada dibincangkan tak waktu tu? Dibincangkan ketika kami bersembang dengan salah seorang panel jemputan daripada American Muslim. Saya dah lupa apa namanya kelompok Muslim tu, namanya Ilhan, Turkish American. Mereka melihat secara statistiknya Islamofobia itu meningkat dengan banyak selepas Trump jadi presiden. Itu memang tak dapat nak ditutup-tutup. Dan mereka bekerja lebih keras untuk counter naratif yang dibawa secara langsung atau tak langsung oleh pentadbiran Trump ni. Tapi mereka juga memberikan hal positif. Mereka juga ada beri macam feedback positif lah, sebab dia kata bukan semua orang Amerika ni akan terima bulat-bulat apa yang kerajaan dia cakap atau apa yang Trump cakap misalnya. Orang sana pun educated, jadi ada setengah tu akan cari maklumat sendiri dan mereka akan tak mudah terpedaya lah. Sebab apa ni, sumber maklumat tu banyak kan, terpulang kepada orang tu sendiri nak. Jadi kami juga diceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang positif lah di sebalik Islamofobia yang semakin mencengkam apabila Trump naik menjadi presiden ketika itu. Maknanya dia ni memang masalah betul lah. Memang masalah. Memang masalah. Memang betul masalah. Selepas tengok tu 3 minggu tu, how powerful is a president as a president? Orang kata presiden ni Amerika ni just a puppet. Belakang dia ada lobby lah apa benda. So dia nak buat, kita tengok Obama, Trump lagi yang cakap lah, ataupun siapa, mana-mana presiden yang sebelum ni, dia more or less dia akan sebenarnya sama je dia punya, tak banyak berubah. Dia bukan lebih kurang gitu. Okey, kecuali Trump lah, Trump tu gila kan, tak apalah. Tapi yang sebelum-sebelum ni, seolah-olah dah macam ada satu, regardless siapa saja jua presiden, Amerika ni dia dah ada polisi dia, ada dasar dia yang tertentu yang menuju ke arah satu benda yang presiden pun sebenarnya tak ada kuasa nak buat apa-apa. Itu betul ke? Kita biasa diberi gambaran bahawa Presiden Amerika Syarikat ialah orang paling berkuasa di atas muka bumi. The most powerful man on the planet. To some extent saya fikir mungkin betul lah, sebab dia ada nuclear warhead, dia ada dia punya button untuk melancarkan peluru berpandu nuklear yang boleh meranapkan sebuah negara dalam sekejap mata. Yang tu cerita Hollywood tu. Cerita Hollywood. Tapi saya tak menolak kemungkinan itu. Maknanya benda tu memang ada pun. Okay. Tetapi bila kita pergi Amerika dan bila kita faham bagaimana sistem politik Amerika berfungsi dengan doktrin pemisahan kuasa yang begitu jelas di antara 3 badan ini, badan perundangan, badan eksekutif, badan kehakiman, serta tabiat, nature negara Amerika Syarikat yang juga mengamalkan sistem persekutuan. Yang mana ada, bila namanya sistem persekutuan, federalism ni, kita kena fahamlah seperti mana sarjana undang-undang perlembagaan sebut macam mereka, dia mesti ada 2 lapis sistem pemerintahan. Satu sistem pemerintahan kerajaan persekutuan, satu sistem pemerintahan kerajaan negeri. Jadi benda yang saya tak dapat nak cerap sebelum pergi Amerika ialah kita tak sedar betapa Amerika tu sangat besar dan sangat rencam. Dan dia punya power factor tu sangat mencapah. Dan realitinya Presiden Amerika tidak banyak berkuasa dalam negara ini sendiri. Sebab akan ada banyak kekangan-kekangan, sama ada dari segi political mechanism atau badan yang akan check and balance kuasa dia. Dan juga kerajaan persekutuan pun hanya ada bidang kuasa yang tepat. Banyak kuasa diberikan kepada kerajaan-kerajaan negeri. Jadi sebelum pergi Amerika, kita rasa macam Amerika tu monolitik, betul, hebat, satu, legap, satu macam tu je. Tapi bila kita pergi Amerika dan tengok Amerika yang begitu, yang sangat rencam dan power base yang sangat banyak ni,
sebetulnya kita akan rasa seolah-olahnya orang yang nak berurusan Amerika sebenarnya kena deal dengan hampir 50 buah negeri Amerika. Yang ini yang saya dapat bila pergi sama 3 minggu. Sebab negeri juga ada kuasa yang sangat besar sebenarnya. Berbeza dengan Malaysia lah, Federation of Malaysia lah kan. Ya. Walaupun kita kena tengok saiz juga lah sebenarnya, Dr. Hadi. Amerika menasabahlah untuk dia mengamalkan status ketua kerana saiznya sangat besar. Dan from the very beginning, kalau istilah merekanya, the fathers of the nation have already drafted the constitution in such a way that smaller states wouldn't be threatened by bigger states. Negeri-negeri yang kecil tak akan merasa kena tindas, kena tekan dengan negeri-negeri yang saiz lebih besar, penduduk lebih besar. Jadi benda tu sangat jelas dan nyata kepada saya bila sepanjang 3 minggu saya kat situ, sama ada perbualan sesama rakan serombongan dan juga pegawai-pegawai yang miring dan juga orang-orang yang kami temui. State ada kuasa yang besar. Bukan menidakkan kuasa kerajaan persekutuan, tapi state juga ada kuasa yang besar. Itu yang saya tak dapat sebelum pergi Amerika. Tapi bila pergi tu nampak dan jelas. Mungkin kerana kerana state banyak kuasa, tapi yang appear atau yang nampak di zahir kita sebagai orang luar ni, of course dasar luar tentulah federal yang tentukan kan. Jadi ya, betul. Jadi federal yang mana dia menunjukkan kekuasaan dia tu dengan gahnya itu yang itu kuasa dia lah. Tapi dalam rumah dia sendiri, hal pinggan mangkuk dia dan juga dapur dia tu, dia tak boleh, dia banyak stakeholders dia yang dia kena jagalah. Begitulah kot ini kan. Macam contoh Obamacare tu memang berlaku. Obama agak kesian sebab masa dia naik, betul Obama jadi presiden, tapi kedua-dua Dewan Perwakilan dan juga Dewan Senat, maknanya Kongres dikuasai oleh Republican. Jadi Obama di satu segi, dari segi bab nak meluluskan undang-undang, making law, he had a tough time, very tough time in convincing the legislators in both houses to push for his reforms in terms of giving better health benefits to Americans. Mohon maaf dengan izin, tiba-tiba cakap kompi sendiri. Which one yang he lost ni tu, yang ni Yang tu kan he lost several times dari segi apa yang tak apa dia nak bawa undang-undang apa tu. Obamacare tu lah. Kan? Maknanya tapi yang tu nak kena ada perundingan yang banyak. Macam Trump pun sekarang kita baru-baru ni kita tengok Trump nak menghadapi impeachment proceeding, bukan? Betul. Tapi sebab dalam keadaan Trump sekarang, Trump ialah presiden dari Parti Republican. Dia menang sebagai calon Parti Republican. Tapi dalam konteks sekarang di Kongres tu baru saja Demokrat menguasai kembali Dewan Perwakilan. Macam kita Dewan Rakyat lah. Dan tapi untuk Dewan Senat, upper house masih dikuasai oleh Republican. Jadi presiden dalam sistem Amerika Syarikat boleh dipecat melalui impeachment proceeding pemecatan. Dimulakan prosedur pemecatan itu di Dewan Perwakilan dan diluluskan. Tapi prosedur pemecatan itu dia tak cukup hanya di Dewan Perwakilan, House of Representatives itu kena bawa juga ke Dewan Senat. Tapi kita boleh agaklah macam mana pengakhiran Dewan Senat, sebab Dewan Senat dikuasai oleh Republican, maka usul pemecatan itu tidak berlaku. Bayangkan kalau Demokrat turut menguasai Dewan Senat, maka mungkin kita akan dapat satu peristiwa yang sangat menarik lah, iaitu Presiden dipecat. Adakah ini macam vote of no confidence versi Amerika, mana kalau nak buang Presiden itu cara dia? Sebab rasanya dia tak ada vote of no confidence yang macam kita lah kan? Kalau kita nak analogikan vote of no confidence tu, sebab sistem berbeza, maka ini bukan apple to apple comparison lah. Tapi ia merupakan satu cara untuk
membuang presiden. Memecat. Ada. Membuang presiden betul. Membuang presiden. Maknanya Sebab presiden kita buang. sebab kita presiden tak boleh dipecat. Perdana menteri tak boleh dipecat kan. Kita je. Sistem kita beza. Kita kena faham kerangka sistem tu berlainan. Mereka menggunakan sistem demokrasi berpresiden. Kita sistem demokrasi berparlimen. Ala Westminster yang mana bila kerangka itu lain, jadi dia punya semua state dalam pun berlainan lah. Interesting lah, menarik. Kena tulis lah buku. Awal-awal tahun itu ada semangat sekejap, tapi saya ada masuk satu kelas travelog. Antara pesan yang dinyatakan oleh Puan Nisa Harun, juga geragam undang-undang. Dia pun kuat berjalan juga. Kuat berjalan juga dari KM. Beliau kata nak tulis travelog ni, tuan-tuan dan puan-puan, pada kami peserta travelog, bengkel travelog tu, kita sendiri kena tentukan. Pengalaman kita banyak, tapi betul. Apa benda yang kita nak persembahkan tu, yang nak kita masak, nak persembahkan dalam pinggan ke pembaca tu, apa je bendanya. Sebetulnya saya masih bergelut jugalah nak persembahkan apa kalau nantinya dia jadi buku ke, jadi chapter dalam apa, buku ke, sebab dasar luar ni siapa nak baca? Siapa yang nak tengok? Siapa nak tahu? Tak semua kan. But no other Malaysians ke ada Malaysians yang yalah before you or after you yang you heard attended this program? Selepas saya, adik Ustaz Zarifi, Ustaz Hariri ada pergi, dan saya dapat tahu beliau ada publish buku mencari apa dah namanya, Firman Amerika lah. Gitulah lebih kurang. Saya pun rasa nak tengok apa yang beliau tulis dalam buku dia tu. Kot-kotlah saya pun datang idea. Sebab memang kalau dari segi catatan saya tu, tengok yang Facebook saja pun sebenarnya sudah ada bahan yang bagus sebetulnya. Tinggal bagaimana nak pilih dan nak persembahkan kepada kalangan pembaca tu, yang sebetulnya sedikit mencabarlah. Tapi rasanya PKP time banyak ni, tak ada ni, mungkin doa-doakanlah kot tiba-tiba adalah yang terhasil. Pengalaman Amerika saya rasa perlu juga dikongsikan. Saya rasa nak kena kongsi benda tu. Walaupun bukan secara penulisan ilmiah kan, tapi yang santai-santai pun rasanya orang patut tahulah kan. Orang patut tahu dia punya. Mungkin saya kena berguru dengan orang yang program ni kan, dalam diam tak dia pun dah ada buku dia kan. Peguam lah, apalah. Itu yoya itu jauh sangat tu. Itu banyak sangat ni lah dia. Tak sama level tu. Tak sama level. Okey lah tu, menarik dia punya perkongsian tu, sebab of course lah, sebab kita tak boleh nak apply pergi kan. Maknanya yang dapat tu ialah yang orang golongan terpilih. So golongan terpilih tu yang yang Rijal Al-Mukhtar terpilih tu. So maknanya selepas balik itu tak adalah rasa brainwash ke apa, tak ada jugalah. Sama je lah. Sama, tapi bila kita pergi sini ke Amerika tu, kita akan sedar betapa Amerika itu besar. Dia punya teknologi yang banyak, kuasanya itu menyeluruh. Maknanya you really know it as a fact, bukan hanya sekadar pembacaan. Sebab pengalaman tu yang akan tahu. Saya nak membandingkan benda ni sebagai, kalau saya boleh analogikan dengan pengalaman seorang Laksmana tentera Jepun dalam Perang Dunia Kedua yang bernama Laksmana Isoroku Yamamoto. Laksmana Isoroku Yamamoto sebagai tentera laut, beliau menjalankan tugas yang diarahkan oleh Maharaja dan juga pimpinan atasannya bila Jepun mengambil keputusan mahu berperang dengan Amerika Syarikat, mengisytiharkan perang. Dan katanya kalau ikut rekod sejarah, antara arkitek serangan ke atas Pearl Harbor itu beliaulah antaranya. Dan beliau ada plannya, dia punya gancatnya, gancat
berapa lama perang mesti Jepun lalui sebelum Amerika bangkit. Dan hal ini Isoroku Yamamoto itu tahu secara peribadi sebab orang lain dalam kalangan tentera laut Jepun atau tentera Jepun, mereka tidak ada pengalaman macam dia. Dia pernah berada di Amerika Syarikat. Jadi dia sedar bahawa the moment dia serang Pearl Harbor, Amerika maknanya dia punya kelengkapan tentera laut, kapal-kapal musnah apa semua, ada masa-masa tertentu yang mesti Jepun gunakan dan selepas beberapa waktu dia mesti finding a rapprochement dengan Amerika Syarikat. Dia Jepun mesti berusaha untuk maknanya buat gencatan senjata ke apa ke sebab ini yang Isoroku Yamamoto tahu. Bila Laksmana Yamamoto ni kata kalau kepimpinan atasan dia gagal mencerap serta gagal buat apa yang dia tahu ni, Jepun akan kalah. Sebab Amerika tu besar, sumber dia banyak, negara dia luas. Yang mana yang ni tentera Jepun lain, pimpinan tentera Jepun lain tak tahu. Jadi pada saya adalah satu pengalaman saya lah untuk alhamdulillah saya dapat pengalaman ini. Maknanya Amerika ni sebagai kuasa besar dunia ni, ini bukan main-main. I know this for a fact. Jadi maknanya kita tak usah nak mendabik dada sangat dah. Kita hanya negara kecil. Malaysia ni cuma 330,000 km persegi saja. Malaysia Barat, Malaysia Timur gabung. Luas kita tu cuma besar Arizona dan New Mexico combine saja. Cuma dua negeri dalam pada 50 Amerika Syarikat. Ni je besar Malaysia. Kita dah 30 juta je. Kapal selam pun ada 2 biji, aircraft carrier pun kita tak ada. Okay. Nak banding dengan Amerika yang kuasa besar dunia, gaya 230 juta dan ada macam-macam. Jadi kita kena tahu dalam sistem politik dunia ni, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Kita pakar dalam menjalin hubungan dengan orang, kita juga boleh buat bising. Kita mungkin boleh menjadi negara Muslim yang moderat dan juga disenangi oleh semua orang. Tapi itu antara kekuatan Malaysia lah yang mungkin Amerika pun tak ada. Kita boleh reach out pada banyak orang. Dan pengalaman saya dengan berjumpa, bergaul dengan kawan-kawan serombongan dalam program IBLP itu juga menambahkan pengalaman lain juga. Di mana kita harus posisi Malaysia di masa ini. Menarik. Memang sangat menarik lah dia punya ni. Apa tu? Orang kata apa? Mudah-mudahan orang kata apa? Yelah kalau ada masa tu tulis dan kena baca dululah buku Ustaz Hariri. Sebab rasanya dia tulis tu, yelah dia tulis tu dari sudut Islam lah. Dia lebih konten tu yang Islamik punya kan. Jadi dia macam mana diorang kata ada tazkirah lah dalam tu lah benda tu kan. Dia selit-selitkan kan. Jadi dia bagi Yana, dia sentiasa akan ada perspektif yang berbeza lah. Ditulis oleh orang yang berbeza mengikut apa aspek yang dia nak kongsi tu lah kan. Itu yang menarik lah. Okey lah Dr. Nizam. Last ni dah sejam lah. Dia kalau ni dah masuk Zuhur. Kalau kita bincang ni nak kena bincang lah isu semasa kan. How do you forecast? Keadaan sekarang ni lah yang dengan kerajaan yang bertukar dari dengan jelah uji percaya tak uji percaya, kerajaan better lah kerajaan dan sebagainya. But how do you foresee kita lah Malaysia ni after 60 years ni kita we went through an uninterrupted and uninterrupted federal government yang enjoy a very strong majority in the parliament lah. Until to the extent yang federal boleh buat apa saja. Dan nak tunjukkan betapa dia boleh buat apa saja tu, dia boleh pindah federal constitution tu berpuluh-puluh kali.
that was the ni kan. Berapa puluh kali lah, tapi berpuluh-puluh kali. Dia kalah kes dia tukar. Kalah kes mahkamah dia pindah. Kalah Sebelum kes 2008. sebelum 2008. Hmm. But after 2008, 2008 tu dah hilang two-third one thing. But even 2018 lagilah dia tukar kerajaan, but the majority is quite thin lah. But recently dia lagi very razor thin lah. Razor thin majority, betul, you are right. Betul tadi. Semalam kata 3 majority, lepas tu yang nafi kan. Nafi sekali tinggal 2 kerusi. Itu pun tak tahu ya ke tak. Itu pun tak tahu ya ke tak kan. But as kita parliamentary democracy, macam mana I cannot sebab dia banyak negara especially European country, Scandinavian country, diorang dah boleh hidup dengan hakikat yang minority government ni ada di banyak negara. You kan apa tu Netherlands, Scandinavian country where tak ada satu parti yang betul-betul berkuasa, tak ada satu community yang betul-betul berkuasa. Dan Malaysia tu, like it or not, kita macam telah menuju ke arah itu. Dan telah tiba pun ke tahap itu. Dalam tempoh tak sampai 10 tahun kot. 10, 12, 15 tahun kan. Since 2008 lah. Dia punya keadaan tu lah. Your assessment. Pencerapan. Dari segi perlembagaan punya structure kita lah. Ni undi, lepas tu jatuh, tak percaya, SD ke sana, SD ke sini, jumpa ni. What do you think about the future of the parlimen kita ni lah, Dewan Rakyat ni dalam nak menghadapi jual beli wakil rakyat yang semakin sebab dulu I think I shared with you benda ni. Dulu sebelum kes Miza seems quite clear lah. Maksudnya apa-apa nak jatuh pergi sidang DUN. Dia nak guling Anton Razak, Tunku honor that dia memang honor that prinsip kan. Dia pergi ke apa-apa jatuhkan Datuk Harun, jatuhkan Daud Samad, even cuba jatuhkan, dia pergi ke sidang DUN. But after 2009 itu yang datang politik SD dan boleh switch camp by beza 2, 3, 4 majority seats. You lantik dia orang ni jadi duta sana, duta sini, and then habis. Kan? I don't think I nampak kita tak ada law yang boleh kawal benda tu. Kita tak bersedia sebab selama 60 tahun we are ruled by a single coalition, single strong, ni lah superpower UMNO, but after 60 years dia dah jadi macam yang jadi sekarang lah kan. Jadi apa pandangan pandangan you lah as a ni lah. Terima kasih Dr. Hadi. Ini soalan yang saya fikir sangat membuka mata sahabat-sahabat yang menonton, dan juga kalau kita boleh extend ini kepada rakyat di luar sana, mungkin satu perkara yang kita boleh fikirkanlah bersama. Bila negara kita ni mengamalkan sistem demokrasi berparlimen ala Westminster, bermakna ada kebarangkalian situasi seperti yang disebutkan Dr. Hari tadi, ada multi government, parti-parti pecah, tak ada parti pun contohnya yang dapat bentuk majoriti, akan ada possibility kebarangkalian benda itu berlaku pada masa hadapan. Ini satu. Cuma yang kita lalui selama ini ialah negara kita ni jadi macam apa yang berlaku negara kita sebenarnya satu exception, satu kecualian dalam amalan demokrasi. Betulnya, iaitu we have a group of parties making a coalition, buat satu gabungan, dan gabungan itu sangat berjaya diterima orang dan dia berkuasa selama berpuluh-puluh tahun. Ini mungkin kerana faktor tempatan, iaitu faktor negara kita yang pelbagai, yang multi etnik lah, pelbagai bangsa dan agama ni. Jadi kerangkanya pula ialah kita ada communal based party yang berasaskan kaum. Jadi ia menambahkan lagi
ke how you say this complexity. Dia menyebabkan situasi menjadi semakin rumit. Orang pun dia kata complicated. Dan saya tak fikir nak merintah Malaysia yang kecil ni senang. Walaupun kecil. Sekalipun negeri kita kecil, tapi kita ada macam-macam perkara, macam-macam orang, etnik, bangsa dan agama dekat sini. Jadi it's not easy governing Malaysia actually. Dan pada saya di satu sudut dengan keadaan kita dah sampai tahap macam ni, credit must be given to the previous governments lah, yang dah berjaya memacu kita sampai ke tahap ni. Apapun, kembali kepada kerangka politik kita itu, saya fikir kalaupun kerangka sistem demokrasi berpaling oleh Westminster itu sebenarnya menyediakan kebarangkalian untuk jadi seperti yang kita hari sebut. Tetapi ia sebenarnya bergantung kepada dua faktor. Yang macam-macam mana pun akan menjadi penentu kepada berjaya atau tak berjaya nak jadi macam negara lain yang ada multi government macam tadi sebut. Faktor itu ialah satu, pemain politik, political actors tu, dan yang kedua masyarakat sendiri. Apakah masyarakat sedia untuk menerima parti yang tidak lagi berasaskan kaum? Saya biasa sebut pada pelajar saya, kalau kita nak tengok secara masa depan Malaysia ni, mungkin PKR adalah parti yang kita boleh kata mewakili masa depan Malaysia. Sebab dalam PKR itu ada pelbagai bangsa dan akan ada pelbagai etnik. Dan pada saya ini benar-benar mencerminkan Malaysia. Yang jadi sampai politik kita dinamik sejak daripada 2008 sampai bertukar kerajaan 2018, kemudian dari 2018 ke tahun ini, sedikit sebanyak kita harus akui bahawa ia didasari oleh parti-parti masyarakat kaum ni, UMNO, MCA, MIC, PAS, DAP, Gerakan. Jadi bila agaknya aktor politik atau masyarakat nak keluar daripada kerangka communal based politics ini. Ini satu persoalan yang saya lontarkan, saya pun tak ada jawapan. Sebab selagi mana kita duk tengok macam ni, selagi itu naratif-naratif contoh Islam terancam, interest Melayu tak dijaga ketika PH, merintah 2018-2020 itu berlaku lah. Dan jangan lupa di kalangan pengundi Cina pun melihat contohnya DAP mengikut telunjuk Mahathir, DAP dah tak bermaya. Dia sebenarnya ketika keadaan PH pun sebenarnya keadaan itu diasak oleh orang-orang lain, sama ada yang suka atau tak suka tu di segenap segi. Seperti mana diasak oleh pembangkang ketika dia tak ada total majoriti dari 2008 hingga 2018. Makanya saya fikir susahlah kita nak move on tu macam mana. Sebab bila dengan adanya pula teknologi baru, media sosial, teknologi ni yang mana semua orang boleh bercakap, menzahirkan apa terbuku di hati, benda yang kecil tak jadi isu pun boleh jadi isu. Contoh, pemandu mabuk yang tak kena mengena pun. Pemandu mabuk dulu zaman BN tu memang akan ada pemandu mabuk, langgar orang. Contoh, cedera, orang jadi cedera, orang contohnya meninggal sebab pemandu mabuk. Itu pun jadi isu. Kalau zaman BN tak jadi isu, tiba-tiba dengan sebab ada permusuhan dihalakan kepada contohnya individu tertentu dalam menteri dalam kerajaan terdahulu, sampai menteri agama yang tak kena mengena pun contohnya kena tembak pasal inilah kenapa Dr. Mujahid tak nasihatkan rakan-rakan DAP. Kena mengena Ustaz Dr. Mujahid, menteri menteri agama JPM dengan pemandu mabuk langgar orang sampai mati. Tapi sekarang tak ada dah tu. Itu yang kakak Melayu Islam merintah juga contohnya. Ada juga kes polis mati kena langgar itu hari. Mati orang tu. Ada pula, aku tak ada ke siapa justice for Corporal Sapuan. Tak ada pula macam tu.
Jadi saya fikir masyarakat juga di satu sudut harus melihat sistem politik kita dengan lebih matang. Tapi bila kita dah ada teknologi kesempatan teknologi yang pada saya disalahgunakanlah oleh pihak-pihak yang berkepentingan hingga benda yang tak jadi isu pun jadi isu. Maka ia sedikit sebanyak mengganggu nilai-nilai dan juga amalan demokrasi. Maka susahlah kita nak kata apakah orang akan memberi harapan kepada perubahan dalam sistem demokrasi sekarang. Ditambah pula dengan berlakunya pertukaran kerajaan, ada sebilangan pihak kata kerajaan pintu belakang, ada pihak kata kerajaan tembok atap. Well, legally and constitutionally, the government is constitutional, the government is legal, but again, people would ask whether the government has some moral compass in having been established like that. Itu satu hal juga tu. Itulah moral compass. Ya, moral kompas ni macam mana? Kalau dulu ada sebilangan orang pada parti politik tertentu tidak menerima lompat parti dan sebagainya, kata lompat parti ni amalan binatang-binatang yang melompat-lompat di atas pokok misalnya, kata dosa contohnya. Tetapi bila hal yang sama berlaku memberi keuntungan pada mereka, saya fikir halal. Itu sebenarnya yang kat Perak tu isu lain tak sama. Yang ini berhara dalam parti mereka sendiri. Kami pun terima saja. Pada saya, anda boleh mengemukakan dalih tapi sebenarnya rakyat boleh tengok, rakyat bukan bodoh. Dan sudahnya kita kena faham politik ialah suatu alat dan orang di luar sana, rakyat tidak perlu taksub pada mana-mana. Sebab sudahnya parti politik ini masing-masing berebutkan sokongan dan undian. Jadi mereka akan kata macam-macam perkara. Mereka mungkin tak sedar apa yang mereka kata 2 tahun dulu dah tak sama apa yang mereka katakan sekarang. Jadi kita melihatlah pula pelbagai dalih dan alasan untuk mereka memberi justifikasi apa yang mereka katakan sekarang. Ini saya fikir kalangan kaum penjara yang berkesedaran perlu memberi pendedahan lah kepada mahasiswa dan juga masyarakat bahawa ketaksuban pada sesuatu parti politik tidak akan memberi kebaikan pada negara sebetulnya. Ini pada hemat saya lah. Mungkin orang tak setuju dengan saya itu saya tak tahulah. Tapi setakat yang saya lihat beginilah. Inilah bendanya yang perlu kita tempuhi dan saya harap orang-orang Malaysia akan menjadi lebih berpendidikan dan juga lebih berpengetahuan dalam menjadi warga negara yang lebih baik. Sebab kalau kita tak hendak menambah pengetahuan, susahlah. Sebab dalam demokrasi ini we need citizens who participate in democracy. Kalau dengan exercise yang begini, rakyat tidak kepercayaan kepada institusi politik, itu akan susah. Saya risau itu sebetulnya. Saya sejujurnya, Ana sejujurnya merindui, macam sebut tadi lah masa Pak Wan tadi. Masa kita di zaman reformasi dulu tu, ada orang akademik macam Dr. Aziz Bari lah, yang sentiasa akan bagi pandangan yang bukan for the sake of kontra tu sebab dia nak cari populariti apa, tidak. Tapi memang itu adalah benda, ada harta yang pas tak betul pun dia bantai juga kan. Tapi benda tu dah pandangan yang especially melibatkan perlembagaan lah kan. Benda tu dah tak banyak yang very pandangan yang sudah yang membodek kan. Yang bukan kadang-kadang lah, selalunya memang mengarut. Yang kita macam tu, kita mengaji law pun kita tahu tak betul, hatta orang tepi jalan baca pun dia orang pun tak boleh terima. Tapi I miss that moment, dan ada gap lakuna tu lah yang Dr. Nizam kena lah. Saya mohon anda semua mendoakan saya diberi kekuatan untuk menulis. Sebetulnya Profesor Abdul Aziz Bari ni guru saya dan
beliau ialah role model saya dalam bidang akademia ni lah. Kita nak menjadi orang yang menulis serta merakyatkan ilmu. Biar semua orang dapat manfaat. I noticed after he left the academia world, of course lah, he's not a very good politician sangat pun, to be honest. After he lost in the election and then PKR pun buat tahi dengan dia apa semua, and then he moved to DAP. Yeah, he won at Perak, jadi Exco Education, but for me it doesn't fit him lah. Jadi now jadi chief opposition yang okay, apa yang kau boleh buat lah pun sebagai ketua pembangkang kan. But the room ataupun the vacuum yang ditinggalkan tu, I think sampai sekarang tak terisi lagi lah. Dan kita rakyat masih lagi bergelut dengan dulu kalau ada tulisan-tulisan yang nak memberi pencerahan kepada rakyat mengenai perlembagaan apa. Sekarang pun ada tapi lebih sangat lunak dan sangat membodik dan sangat ni lah. Tak nak sebut lah. Semalam pun ada kan. Kalau sebut nama ni, mention names lah. Tapi sangat absurd dan mengarut. Kadang-kadang dia punya ni. I really miss those moment lah. Those apa. 20 years ago punya moment yang very sentiasa ada. We can feel that even to the extent when you were the cerita masa tu pun, cerita politik as we learn constitution tu, it evolves by weeks. Setiap minggu tu ada isu. I remember masa tu ada timbalan menteri yang tak nak dengar cakap apa yang lawan arahan kabinet apa semua. And benda tu dan jadi soalan final pula tu. Jadi soalan final exam. Dan benda tu very padahal waktu tu tak ada lah. Dynamic. Padahal waktu tu tak adalah, maknanya BN, government of the day, enjoy 90% of the seats to more than 2/3 masa Pak Lah dulu kan. But dia punya tu very dynamic dan I tak tahulah sekarang di macam mana kan, tapi sunyi lah. sunyi tak ada ni kan, tak ada benda yang betul-betul kritis yang mencabar minda kita tu, tak ada lah. Sangat banyak benda yang sebenarnya boleh ditulis dan setakat saya tulis pun kita tulis dalam bahasa yang contohnya bersahaja, informatif dan bahasa yang berlaku itu pun sudah dituduhkan dalam DAP. Jadi kita sudah boleh bayangkan bagaimana how divisive our society is now. Jadi kena ada. Tapi bukanlah nak suruh jadi ni, tidak. Maknanya at least ada yelah, dia dah ada labeling kan, label ni apa semua. Sebab I ingat dulu even Prof Aziz pun masa the early years tu tak ada pula orang chop dia apa-apa kan. Tapi towards the end tu yang orang kata barua dan sebagainya. Tapi the first few years tu dia I think it's a good example to follow lah. Malangnya tak ni. Dan as we discuss earlier pun, orang-orang yang so-called pakar perlembagaan pun dah makin pupus kan. Orang kata 20 years ago Syed Salim Faruqi, after 20 years pun masih nama dia lagi. So kita tak ada that ni lah, yang credible tu tak ada lah. Yang pencen pun dah makin pencen, tapi yang successor tu tak berapa nak ni kan. Okey, rasanya sudah hampir jam 1:30. Saya rasanya kena berundur diri dulu. Apapun saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Hadi kerana memberi saya ruang dalam sesi rancangan melabun DMH bersama dia. Terima kasih banyak kerana memberi peluang ini. Jika ada sebarang silap dan salah, mohon ampun dan maaf lah. Sama kita. It's a very interesting discussion lah. Okey doktor, jumpa lagi insyaAllah. Selamat Hari Raya. Selamat habiskan dulu lah. Selamat puasa, selamat Hari Raya. Selamat semuanya lah. Semoga selamat balik ke Tanjung Malang nanti insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.